Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nasuha binti Abdullah. ID saya adalah P124525. Saya akan membentangkan penulisan dan membentangkan isu pendidikan. Tajuk yang saya pilih adalah berkenaan dengan keciciran pelajar dalam pembelajaran. Terima kasih juga kepada Dr. Hanita Hani binti Ismail untuk review saya punya pembentangan dan artikel. Untuk seterusnya, Wawasan 2020 telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1991. Beliau percaya dengan mencapai wawasan 2020, masyarakat dan penduduk akan bersatu padu, demokratik, matang, bermoral dan beretika. Malah, pendidikan juga dikenal pasti sebagai satu jabatan untuk menuju kepada wawasan 2020. Untuk membentuk generasi yang baru, asas pendidikan daripada peringkat rendah sehingga menengah penting kerana ia mampu menilai daripada aspek intelektual, jasmani, emosi, sasiah dan rohani. Seterusnya, Malaysia telah memperkenalkan satu pelan induk pembangunan pendidikan yang dipanggil sebagai PIPP melalui dasar Kementerian Pendidikan. Ianya bertujuan untuk merapatkan jurang pendidikan yang sedia ada seperti jurang sosial ekonomi. Seterusnya, jurang pendidikan perlulah dirapatkan supaya akses, equity dan kualiti dapat dipertingkatkan. Malah untuk mengelakkan permasalahan berlakunya keciciran pelajar dalam. Seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi keciciran pelajar dalam pembelajaran. Terdapat 3 faktor utama iaitu sosioekonomi keluarga, faktor personaliti pelajar dan faktor luaran. Yang pertama iaitu faktor sosioekonomi keluarga. Kebanyakan pendapatan keluarga yang rendah memberi kesan kepada perkembangan negara. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat sehingga 86% daripada populasi di daerah Putrajaya merupakan kelompok P40 dan menyatakan pendapatan mereka dalam lingkungan 3,000 ke bawah. Kesannya, sesetengah ibu bapa tidak dapat memberi ataupun memenuhi keperluan anak-anak seperti membeli komputer riba, buku rujukan ataupun malah mereka tidak mampu untuk menghantar anak-anak kepada ke kelas tambahan ataupun tuition. Seterusnya juga, sesetengah ibu bapa mengambil tindakan dengan mempertimbangkan keuangan ataupun dengan kata lain berkira ataupun berjimat untuk keperluan dasar yang lebih penting bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kesannya, anak-anak mereka ataupun seramai 80% anak-anak hanya mampu meneruskan pembelajaran sehingga SPM sahaja. Mereka tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi disebabkan faktor kewangan keluarga. Seterusnya ialah faktor personaliti pelajar. Setiap pelajar dikurniakan corak pemikiran dan personaliti yang berbeza dari aspek kreativiti, nilai, sikap maupun sosial. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi corak pembelajaran mereka, macam mana mereka menerima pembelajaran dan gaya belajar mereka di dalam kelas. Namun begitu, ada sesetengah pelajar yang mempunyai corak sikap yang positif ataupun negatif. Yang negatif ini yang boleh menyebabkan mereka terjebak di dalam gejala yang tidak sihat. Sebagai contoh, mereka akan mudah untuk membuat aktiviti yang tidak sihat seperti ponteng sekolah, merokok, mencuri dan kesannya juga boleh mempengaruhi corak pembelajaran sehingga menjejaskannya. Kebanyakan kita dapat lihat
pelajar-pelajar ini didorongi disebabkan kurang motivasi. Malah mereka juga apabila motivasi itu tidak kuat, mereka juga mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak elok secara berterusan. Kesannya juga gejala-gejala sosial di setiap sekolah itu akan meningkat, dan berdasarkan kajian Gandhi menyatakan terdapat ramai pelajar India yang terlibat secara aktif di dalam aktiviti kongsi gelak atau seterusnya. Faktor luaran, saya memfokuskan kepada budaya dan persekitaran dan gaya penyampaian yang disampaikan oleh guru tidak menarik. Okey, budaya dan persekitaran, penulis memfokuskan kepada penduduk orang asli, iaitu kebanyakan mereka orang asli masih berpegang dengan tradisi nenek moyang. Walaupun pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh kerajaan untuk memartabatkan pendidikan masyarakat mereka, namun itu masih ramai daripada kalangan mereka sukar untuk menerima sebarang perubahan dalam kehidupan mereka, terutamanya dalam bidang pendidikan. Yang kedua iaitu gaya penyampaian yang disampaikan oleh guru tidak menarik. Ini juga menyumbang sedikit sebanyak kepada pengaruh bagaimana keciciran pelajar dalam pembelajaran boleh berlaku. Hal ini kita dapat lihat dengan penggunaan teknologi makin berluasa, makin meluas. Jika guru tidak mencampur ataupun tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, ini akan mengurangkan minat pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam. Guru-guru boleh menggunakan platform-platform media ataupun pelbagaian teknologi untuk menarik minat mereka, seperti menggunakan platform Kahoot, kuis ataupun platform media masa seperti TikTok, iaitu yang boleh menerangkan setiap subjek macam mana dengan menambah lagu. Jadi benda macam tu dia boleh menarik minat pelajar. Media masa seperti TikTok sangatlah trending buat masa sekarang. Jadi jika guru menggunakan TikTok sebagai platform untuk menyampaikan maklumat, ini akan mengurangkan keciciran pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya ialah langkah-langkah dalam mengatasi isu keciciran pelajar. Yang pertama, tingkatkan kesedaran ibu bapa. Ibu bapa merupakan penjaga yang mengatur segala hal ehwal anak-anak seperti menyediakan pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan. Ibu bapa juga mempunyai pengaruh yang terbesar dalam kejayaan anak-anak, kerana anak-anak memerlukan sokongan fizikal dan moral, khususnya bagi ibu bapa yang memiliki pendapatan rendah. Ibu bapa juga perlu menyokong ataupun memberi motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak tidak lalai dan tidak mudah terpengaruh dengan benda yang boleh menyebabkan mereka tercicir dalam pelajaran. Ibu bapa juga perlu cakna dengan tingkah laku anak-anak jika terdapat sebarang perbezaan, kerana seperti yang kita dapat lihat, masalah sosial makin meningkat disebabkan salah satu punca adalah kelalaian atau ketidakcana daripada ibu bapa tersendiri. Yang kedua adalah tingkatkan motivasi dan minat pelajar. Dekat sini, pihak sekolah juga perlu memain peranan yang penting. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh memberi penekanan pentingnya pendidikan melalui program motivasi ataupun kem jati diri. Dengan cara macam ni, kesedaran pelajar mungkin akan terbuka dan mereka akan tahu bahawa pendidikan ini adalah penting bagi masa depan mereka. Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM juga melaksanakan program-program pendidikan seperti program peratisan industri menengah untuk mengurangkan masalah keciciran pelajar ini. Selain itu juga,
Untuk menarik minat pelajar daripada tercicir, guru juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik seperti tayangan video ataupun mengubah cara pengajaran yang lebih menarik. Guru juga perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan pengajaran supaya dapat mengesan jika berlakunya keciciran pelajar dalam proses pembelajaran ini. Terakhir, iaitu rumusan apa yang saya dapati adalah hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendidikan dalam kalangan rakyat perlulah ada keberkesanan. Hal ini kerana jurang pendidikan akan menggugat kestabilan perancangan pada negara. Malah, pentadbir pada masa hadapan akan diwakili oleh generasi-generasi pemuda pada masa kini. Seterusnya, kemajuan sesebuah negara juga bergantung kepada generasi muda yang seimbang daripada segi intelek, pemikiran, fizikal, mental dan emosi. Kesemua aspek ini akan melibatkan ataupun akan memberi kesan kepada ekonomi dan teknologi dalam negara kita. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah memberi penekanan untuk menyelesaikan permasalahan jurang pendidikan ini. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlu memberi bantuan pendidikan persekolahan seperti memberi bantuan daripada bersifat kewangan kepada ibu bapa ataupun memberi peralatan-peralatan sekolah seperti mengadakan program jom ke sekolah. Ini juga dapat menggalakkan anak-anak untuk menarik mereka untuk masuk ke sekolah, dan hal ini juga boleh mengelakkan anak-anak daripada terdedah ataupun melakukan perkara-perkara gejala yang tidak sihat seperti ponteng, merokok dan sebagainya. Dalam erti kata lain, semua pihak perlulah terlibat seperti pihak kerajaan, sekolah, para guru dan ibu bapa. Perlulah cakna atau berprihatin untuk dan bersama-sama berganding bahu dalam membantu masalah keciciran pelajar dalam pembelajaran. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.